Assalamualaikum dan salam sejahtera. So di sini kami daripada kumpulan S1 K1 Grup 4. Next. So Grup 4 ni terdiri daripada Muhammad Nabil, Muhammad Nur Haikal, Muhammad Yusrizal iaitu saya, Muhammad Zikri dan Nantini. Okey, so kita lihat pada soalan. So di sini kita fokus kepada keadaan kerja yang tidak selamat. Jadi satu keadaan tidak selamat ini iaitu keadaan fizikal yang tidak memuaskan yang wujud dalam persekitaran kerja dengan segera sebelum berlaku kemalangan. So ia sangat bahaya dan berpotensi menyebabkan kerosakan, kecederaan atau kematian pada pekerja jika tidak diperbetulkan dengan betul. Next. Okey, sekarang ni kita lihat kepada objektif. Yang pertama ialah mengenal pasti punca keadaan kerja yang tidak selamat. So kita bersama-sama berkumpul sesama ahli kumpulan mengenal pasti punca-punca yang dihadapi oleh pekerja dan sama-sama kita menyelesaikan seperti poin yang kedua iaitu mengkaji pendapat para pekerja terhadap cara untuk mengatasi keadaan kerja yang tidak selamat. So kita bersama-sama memberi discussion dan menyimpulkan untuk menyelesaikan masalah kita. Okey, seterusnya kita akan lihat daripada pengenalan. Keselamatan di tempat kerja adalah aspek yang paling penting dalam memastikan produktiviti kerja individu akan dapat terus meningkat. So, persekitaran kerja yang paling selamat itu berlaku apabila pekerja di semua peringkat organisasi bekerjasama untuk berkomunikasi dan mematuhi piawaian keselamatan yang ditetapkan. So, dengan keselamatan dan kesihatan kerja, para pihak diharapkan dapat melakukan pekerjaan dengan aman dan nyaman serta mencapai ketahanan fizik daya kerja dan tingkat kesihatan yang tinggi. Next. So di sini kita akan lihat punca-punca keadaan kerja yang tidak selamat. So yang pertama, jam kerja yang panjang. Yang kedua, gaji yang rendah. Yang ketiga, standard kerja yang tidak selamat. Dan yang keempat, tekanan kerja. So sini saya ingin panggil Zikri. Jadi Zikri boleh tak berikan penerangan tentang punca-punca dan serta langkah-langkah untuk mengatasi masalah jam kerja yang panjang. Okey, terima kasih kepada Yusrizal kerana memberi saya peluang. Jam kerja yang panjang. Ia tertakluk di bawah Akta Kerja 1955 60A-1 yang hanya untuk pekerja swasta semenanjung Malaysia dan gabungan yang bergaji bawah RM1,000. Apa itu kerja lebih masa? Kerja lebih masa ni adalah kerja di luar waktu kebiasaan kerja, iaitu contoh anda kerja 8 jam dan uh, anda tersilap, jadi anda perlukan kerja lebih masa mungkin dalam 1 jam ataupun 2 jam. Jadinya 8 hingga 6 tu adalah waktu kerja biasa dan 2 jam selepas waktu biasa tu adalah kerja overtime, iaitu 7 dan 8. Kesan jam kerja yang panjang. Kesan jam kerja yang panjang ni ia akan mengganggu waktu tidur. Contohnya kerja 10 jam daripada 8 hingga 6 petang, OT hingga malam. Ia akan mengganggu waktu istirahat kita dan mungkin kita akan kekurangan waktu tidur. Yang kedua adalah mengganggu tabiat baik. Mengganggu tabiat baik ni contohnya bersenam. Okey, kita kerja waktu pejabat 8 sehingga 5 petang. Jadinya waktu bersenam kita adalah 5 hingga 7 petang. Contoh 5 atau 5 7 petang. Jadinya apabila kita kerja lebih masa, jadi kita akan kehilangan waktu untuk kita bersenam. Dan pemilihan makanan yang tidak teratur tu kita akan lebih cenderung kepada makanan yang lebih cepat dan mudah, iaitu contoh seperti fast food. Lepas tu yang ketiga ialah kesihatan. Kesihatan ni di tempat kerja tak asing lagi dengan tekanan di tempat kerja. Jadinya kita akan berisiko untuk menghidap penyakit tekanan darah tinggi. Okey, terdapat beberapa langkah untuk melakukan kerja lebih masa. Yang pertama, kita perlu membuat jadual. Sebelum tidur, kita perlu buat jadual supaya kita dapat menguruskan kerja apa yang perlu dihantar dahulu. Yang kedua adalah data awal pejabat. Contoh kalau kita siap kerja, kita begini kita tak siap kerja. Jadi esok tu kita boleh datang awal ke pejabat supaya kita dapat siapkan kerja dan tidak perlu untuk kerja lebih masa pada hari tersebut. Yang ketiga adalah elakkan gangguan persekitaran. Contohnya telefon pintar. Kita sekarang ni telefon pintar ni amat mengganggu fokus kita apabila kita melakukan kerja dengan kita main laman sosial media ataupun WhatsApp bersama rakan-rakan sekerja. Itu saja. Terima kasih. Okey, terima kasih Zikri. Seterusnya saya ingin memanggil Haikal.
Jadi Haikal, boleh tak berikan penerangan tentang punca dan serta langkah-langkah untuk mengatasi masalah gaji yang rendah terhadap pekerja? Okey, terima kasih Yusrizal. Okey, saya akan mulakan dengan definisi gaji rendah. Gaji rendah bermaksud bayaran gaji di bawah paras minimum gaji yang telah ditetapkan. Ini dia akan mengikut Akta Majlis Perundangan Gaji Negara 2011, Akta 732. Iaitu gaji pokok yang tidak termasuk apa-apa yang lain ataupun bayaran lain. Cara-cara gaji rendah ini menyumbang kepada keadaan kerja yang tidak selamat adalah antaranya adalah sumber yang terhad. Okey, sumber yang terhad ni dia akan mengganggu pekerja itu dengan mengurangkan keupayaan pekerja untuk melabur dalam peralatan keselamatan dan latihan. Contohnya, saya ada 3 pilihan kasut safety tapi saya memilih yang lebih murah kerana saya tidak mempunyai keupayaan yang cukup untuk beli. Tidak ada cukup wang lah katanya, sumber. Yang seterusnya adalah lesu dan stres. Apabila mendapat gaji rendah ini, pekerja mudah stres kerana memikirkan cara untuk menyelesaikan komitmen dan stres juga akan mengakibatkan kecelakaan dan kecederaan ketika kerja kerana tidak memberi tumpuan yang penuh ketika melakukan sesuatu pekerjaan itu. Okay, seterusnya adalah takut kehilangan kerja. Zaman sekarang ni, kerja ni adalah terhad. Jadi, walaupun mempunyai gaji rendah, pekerja masih teragak-agak untuk bersuara mengenai keadaan pekerja yang tak selamat kerana takut kehilangan kerja. Okay, seterusnya adalah kurang insentif. Poin yang terakhir ini berkaitan juga dengan poin yang pertama, iaitu sumber yang terhad. Pekerja tidak akan mengutamakan keselamatan diri sendiri kerana mereka lebih fokus untuk memenuhi keperluan asas, iaitu basic needs masing-masing lah untuk setiap bulan. Jadi, mereka tidak cuba mendapatkan keselamatan yang maksimum dan mendapatkan barang yang lebih murah kerana cuba untuk melengkapkan keperluan asas masing-masing. Dan seterusnya, saya akan menerangkan cara untuk mengelakkan bayaran gaji rendah. Okey, yang pertama kita boleh membuat kajian latar belakang syarikat untuk memastikan syarikat itu berupaya dan berkemampuan untuk memberikan gaji seperti yang kita minta dan kita terangkan kepada dia. Okey, dengan yang seterusnya adalah kita perlu kena pasti nilai diri sendiri agar tidak dibayar di bawah kemampuan yang ditawarkan. Maksudnya, kita kena tahu tahap skill kita yang kita boleh tawarkan kepada company dan tahu apa yang kita mampu contribute supaya apa yang dibayar oleh company itu sama banyak dengan apa yang kita mampu bagi. Okey, yang terakhir adalah menyuarakan isu gaji dan menetapkan paras gaji ketika temuduga. Okey, untuk poin yang ketiga ni hanya boleh dilakukan ketika sesi temuduga sebelum masuk bekerja. Dekat sini kita boleh menyuarakan isu-isu gaji ni dan kita akan terus menetapkan paras gaji minimum yang boleh company bagi dekat kita supaya tidak akan berlaku bayaran gaji rendah. Okey, sekian, terima kasih. Okay, terima kasih kepada Haikal. Okay, seterusnya saya ingin memanggil Nabil. Jadi Nabil, boleh tak berikan penerangan tentang punca dan langkah untuk mengatasi masalah standard kerja yang tidak selamat di tempat kerja? Okay, terima kasih Yusrizal. Seperti yang sedia maklum, standard keselamatan yang buruk ni juga merupakan salah satu tingkah laku ataupun perbuatan yang tidak selamatlah di tempat kerja. Jadi terlebih dahulu kita perlu faham apakah itu standard keselamatan dan kesihatan pekerja. Okay, pada dasarnya standard ini merupakan penyediaan persekitaran kerja yang kondusif dan langkah-langkah berjaga-jaga semasa di tempat kerja bagi mengelakkan berlakunya lah sebarang kemalangan. Dan kita juga perlu faham yang kemalangan ini juga boleh berlaku dalam berbagai bentuk bergantung pada keadaan persekitaran tempat kerja itu sendirilah. Antaranya adalah seperti objek keras yang terjatuh daripada atas ataupun pekerja itu sendiri terjatuh daripada tempat yang tinggi. Dan insiden-insiden seperti ini kita boleh lihat berlaku terutamanya di dalam proses pekerjaan di tempat-tempat pembinaan. Seterusnya terdapat beberapa faktor utama yang menjadi punca kemalangan di tempat kerja, iaitu faktor individu dan faktor organisasi itu sendiri. Faktor individu ini berpunca daripada ciri-ciri peribadi pekerja itu sendiri seperti mempunyai masalah pendengaran ataupun penglihatan ataupun akibat daripada sikap pekerja itu sendiri yang gagal mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Yang kedua adalah faktor organisasi. Faktor organisasi ini boleh melibatkan sifat pekerja itu sendiri. Sifat kerja itu sendiri sama ada berbahaya ataupun tidak. Jadi sikap majikan yang sambil lewa akan standard keselamatan yang perlu dipatuhi inilah yang menjadi punca pengurangan berlakunya kemalangan yang tidak diingini. Okay, seterusnya kita balik kepada kesan-kesan ataupun impak daripada standard keselamatan yang buruk ini.
Kesan-kesan ni boleh terbagi kepada 3, iaitu yang pertama adalah kesan kepada organisasi, di mana ianya akan merosakkan reputasi organisasi itu sendiri dengan pelanggan, pihak kerajaan maupun pekerja itu sendiri. Dan secara tak langsung ia juga akan menjejaskan perniagaan organisasi itulah. Dan seterusnya, organisasi ini juga akan terlibat dengan penambahan kos bagi penyakit dan kecederaan yang berpunca daripada kemalangan yang dihadapi oleh para pekerja ni. Yang kedua adalah kesan kepada pekerja. Para pekerja ni akan terlibat dengan kecederaan lah akibat daripada pekerja yang dilakukan. Dan seterusnya, para pekerja ni juga akan berpotensi mengalami cacat kekal atau sementara, dan yang lebih buruk lagi ianya akan mengundang kepada kematian. Dan kesan yang terakhir adalah kepada pelanggan dan pembekal. So pelanggan dan pembekal ni akan merasa tidak selamat lah apabila berurusan dengan syarikat yang mempunyai reputasi yang buruk. Jadi akhir sekali, bagaimanakah cara untuk kita mencegah ataupun menyelesaikan standard keselamatan yang buruk ni? Jadi sebuah organisasi ni perlulah merujuk dan mengikuti Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerja 1994 Seksyen 16 yang telah ditetapkan, di mana menjadi kewajipan majikan untuk menyediakan dasar keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Mana pihak pengurusan ni perlulah komited kepada keselamatan dan kesihatan persekitaran kerja, dan perlu majikan ni boleh start dengan melakukan aktiviti mengenal pasti hazard ataupun bahaya bagi semua proses kerja. Sepas tu majikan ni perlu melakukan penaksiran ataupun penilaian lah bagi setiap risiko yang dikenal pasti, dan last sekali mengambil tindakan yang sepatutnya untuk mengawal risiko berkenaan. Okay, sekian itu je daripada saya. Okay, terima kasih kepada Nabil. Jadi yang terakhir saya ingin memanggil Nantini. Jadi Nantini boleh berikan penerangan tentang punca dan seterusnya langkah-langkah untuk mengatasi masalah tekanan kerja, dan seterusnya memberikan rumusan tentang perbincangan kita hari ini. Okay, terima kasih Yusrizal. Okay. Tekanan kerja. So, apa itu tekanan kerja? So, tekanan kerja ialah tekanan yang melibatkan pekerjaan. Ia juga tekanan yang negatif, baik dari segi mental, fizikal atau emosi. Next. Okay, terdapat 5 punca tekanan di tempat kerja. So, yang pertama ialah jenis kerja. So, contohnya kerja yang menjemukan atau kerja yang berulang-ulang. Lagi, terlalu banyak kerja dan kurang masa. Yang kedua ialah tanggungjawab. So, bertanggungjawab terhadap kerja lain selain kerja sendiri. Yang ketiga adalah hubungan rakan sejawat. Kalau contohnya komunikasi tidak berkesan ataupun gangguan kerja iaitu buli atau gangguan seksual. Yang keempat ialah persekitaran yang tidak selesa. Contohnya suasana bising, panas dan sempit. Yang terakhir ialah pengurusan dan organisasi. Contohnya tiada sokongan terhadap kerja seperti peralatan yang tidak lengkap. Next. Okay. Kesan tekanan kerja. Terdapat 4 kesan, iaitu yang pertama ialah sifat agresif. Contohnya mereka cepat melata dan naik angin. Yang kedua adalah masalah mental. Cepat lupa mengenai sesuatu dan juga cepat rasa keliru. Yang ketiga adalah peralihan mood yang luar biasa. Contohnya pekerja akan berasa sangat malu dan tidak pasti mengapa moodnya berubah dengan sekelip mata. Yang terakhir ialah penyalahgunaan bahan terlarang. So, contohnya pekerja akan mula ketagih kepada alkohol, dadah, rekreasi maupun kedua-duanya. Okay, yang seterusnya, pengurusan tekanan kerja. Terdapat 4 pengurusan, iaitu bersukan. Carilah waktu yang bersukan setiap hari walaupun hanya selama beberapa minit. Ia membantu mengatasi tekanan dan membuat kita merasa lebih baik. Yang kedua ialah perbincangan dengan pihak atasan dan rakan sekerja. Tentang tekanan yang kami alami dapat membantu kami untuk mengatasi tekanan kerja. Ia juga dapat memperbaiki hubungan kita dengan orang atasan dan rakan sekerja. Yang ketiga adalah belajar untuk mengatasi tekanan dengan teknik seperti meditasi, yoga dan latihan pernafasan. Yang terakhir adalah berjumpa dengan kaunselor supaya membantu kita mengatasi tekanan yang dialami. Seterusnya, kesimpulan. Kesimpulannya adalah oleh itu aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan adalah sangat penting dan perlu perhatian serius oleh organisasi. Imej sebab kita nak serius ialah imej syarikat sebagai majikan yang prihatin akan terjejas. Lagipun motivasi pekerja akan menurun jika kebajikan mereka tidak diambil berat oleh pengurusan. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih.